Kefahaman Islam Malaysia walau di mana sahaja anda berada. Bersama kami dalam segmen berikutnya, seperti yang diwar-warkan, bakal kembali ke udara untuk segmen Islam Itu Indah. Ramai nantikan untuk bersama Yang Bagi Ustaz untuk waktu ini mengalung-alungkan yang Al-Fadhil Ustaz Farul Muhammad Joy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz bersama kita kembali minggu ini. Sama-sama. Dan alhamdulillah hari ini nak diceritakan tentang syurga. Kalau cerita pasal syurga semuanya baik-baik, InsyaAllah syurga setia menanti. InsyaAllah kita bakal bersama dengan Ustaz sampai ke penghujungnya. Juga anda dapat tonton kita juga bersama dalam slot ini, temu bual bersama Yang Bagi Ustaz di www.tvikim.my. Yang tengah menonton pun selamat menonton. Begitu juga untuk sahabat-sahabat kru TV Kim, terima kasih bersama dengan kita. Saya serahkan Ustaz untuk mukadimah kita syurga setia menanti ini. Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dimuliakan lagi dihormati Puan Fairuz Haji Nurdin, seterusnya kepada para pendengar yang diraihkan, yang didoakan khususnya pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana terus menerus Allah memberi kesempatan untuk kita menghirup udara Ramadan ini. Yang mana udara Ramadan ataupun berada di dalam bulan Ramadan ini suatu kenikmatan, satu keberuntungan yang sangat tinggi nilai dan harganya. Tetapi manusia selalunya merasai nikmat itu suatu yang sangat berharga apabila nikmat itu hilang. Tetapi kiranya nikmat itu masih dalam genggaman ataupun kita masih berada di dalamnya, kita tak terasa itu nikmat. Sebab itu kadang-kadang kita kurang ataupun lupa bersyukur. Subhanallah, diceritakan oleh para ulama, mereka yang sangat menginginkan, sangat mendambakan, sangat mengharapkan untuk hidup di bulan Ramadan, bukan untuk hidup selama sebulan, bukan untuk hidup selama seminggu, sehari, sejam atau seminit, tapi satu detik pun jadilah kalau mereka dapat hidup di bulan Ramadan, iaitu penghuni-penghuni alam kubur, alam barzah, yang mereka telah kehilangan nikmat Ramadan. Jadi mereka sangat menginginkan kerana begitu besar maghfirah, keampunan Allah, pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keridaan Allah pada bulan ini. Seperti mana yang kita tahu, pada bulan puasa ini pahala digandakan. Selalu kita dengar ustaz-ustaz kita, para asatizah kita mengingatkan hadis yang mengatakan bahawa amalan wajib digandakan 70 kali ganda, yang mana amalan-amalan sunat diberi ganjaran amalan wajib. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa amalan itu digandakan 10 hingga 700 kali ganda. Tetapi bagi puasa satu yang lebih special, kerana puasa ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, dan bagi Allah lah bagaimana Allah nak bagi ganjaran, tentu lebih daripada 10, tentu lebih daripada 700 kali ganda. Subhanallah, fadilat-fadilat, dorongan-dorongan, galakan-galakan yang datang daripada Al-Quran, yang datang daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tidak boleh kita lihat secara picisan ataupun pinggiran ataupun kita persia-siakan. Seharusnya apabila ada galakan, ada dorongan daripada Al-Quran dan hadis, kita mesti serius dan kita mesti fokus apa sebenarnya tujuan Allah Subhanahu Wa Taala memberi dorongan, apa sebenarnya tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi galakan itu, kerana sepatutnya pada diri kita apabila mendengar ganjaran-ganjaran, keampunan yang akan diberikan pada bulan Ramadan ini, timbul rasa kegairahan ataupun keinginan yang sangat tinggi untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita dapat timbulkan semangat ataupun mood
untuk bersaing, yang mana di dalam Al-Quran kata fastabiqul khairat, hendaklah kita berlumba-lumba bersaing untuk kita mendapat keredaan Allah, untuk mendapat pahala kedudukan di sisi Allah. Jadi dorongan daripada Allah, dorongan daripada hadis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang tentang berlipat gandanya pahala dan ganjaran ni sepatutnya menimbulkan keseriusan kita untuk berlumba-lumba untuk mendapat ganjaran itu. Subhanallah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita untuk masuk ke dalam syurga, tetapi Rasulullah tidak saja mengatakan kita untuk masuk ke syurga, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa kalau kita nak pohon syurga tu, pohonkanlah syurga yang bernama Firdaus, Yang syurga Firdaus itu syurga yang tertinggi. Jadi di sini kita lihat jangan target rendah-rendah. Aim high, orang kata kalau kita nak masuk syurga ni jangan kita nak syurga, asal masuk syurga jadilah, jangan begitu, jangan ada sikap yang begitu. Sepatutnya ganjaran-ganjaran lipat ganda kedudukan syurga yang berlapis-lapis bertingkat-tingkat itu seharusnya menimbulkan semangat untuk berlumba-lumba untuk kita mencapai syurga yang tertinggi, kerana itu sesuai dengan aspirasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan kalau kita nak mohon, maka apabila kamu meminta kepada Allah tentang syurga, pohonlah syurga Firdaus, yang mana Firdaus itu terletak di tengah-tengah syurga, dan syurga itu adalah syurga yang tertinggi. Subhanallah, barulah kita tahu daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun berbentuk dorongan, kita dah lihat bahawa rupa-rupanya di syurga ini dia ada kelas-kelasnya yang tersendiri. Dia ada tingkat-tingkatnya tersendiri. Tak salah kalau saya gunakan istilah kasta-kastanya sendiri. Kasta itu berasal daripada perkataan lapisan, Ada kasta-kastanya sendiri. Sebab itu kita tak boleh mengatakan bahawa nanti kita masuk dalam syurga nanti semua sama. Di dunia ini kita dapat nikmat yang berbeza, tetapi nanti kalau kita berada di dalam syurga nanti kita dapat nikmat yang sama semua, Itu menunjukkan keadilan Allah. Kita kata begitu. Sebenarnya kenyataan itu tidak tepat. Yang sebenarnya ialah di dalam syurga nanti Allah Subhanahu Wa Taala pun ada tingkat-tingkatnya macam di dunia ini. Dia itu untuk membuktikan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Allah adil, Puan Fairuz dan juga para pendengar, kerana Allah bukan sahaja membalas satu kebaikan dengan satu kebaikan, bukan saja Allah menghukum satu kejahatan dengan kejahatan, bahkan Allah memberi ganjaran yang kebaikan tu siapa yang lebih baik, dan Allah memberi hukuman siapa yang jahat, yang lebih jahat tu mendapat balasan yang lebih buruk daripada orang yang jahat biasa-biasa. Subhanallah. Sebab itu ada syurga yang tertinggi bagi mereka yang melakukan kebaikan yang paling baik, dan ada neraka yang terendah untuk mereka yang membuat kejahatan, dan kejahatan itu kejahatan yang paling jahat ataupun paling maksimum. Sebab itu kalau kita lihat ahli-ahli di dalam hadis mengatakan bahawa subhanallah, orang-orang yang mati syahid itu mereka itu duduk di syurga yang tinggi, sehingga orang yang berada di syurga yang biasa-biasa tu melihat ke atas tempat mereka tinggi tu seperti mana melihat bintang di langit. Begitu tingginya, jauhnya. Begitu juga kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan innal munafikin, orang yang munafik ini dia duduk di mana? Fiddarki asfala minan nar. Mereka duduk di kerak neraka. Jadi yang paling rendah ialah orang yang munafik, iaitu di neraka. Neraka tu dah azab, tetapi ada yang paling azab, iaitu di kerak neraka. Begitu juga di syurga itu tempat nikmat, tetapi ada nikmat yang paling tinggi sekali, iaitu di syurga Firdaus. Subhanallah, kalau kita di dunia ini, kalau kita lihat penempatan manusia ni pun tak sama. Ada yang duduk di istana-istana yang besar, ada di villa-villa yang indah, banglo-banglo, ada yang rumah teres, ada yang rumah, minta maaf rumah setenggan, ada juga rumah yang tak ada rumah di bawah jambatan. Begitulah juga di hari akhirat nanti. Tetapi itu bukan berdasarkan
perbezaan pangkat ataupun berdasarkan perbezaan harta seperti mana di dunia, tetapi nanti di sudut perbezaan kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat dalam soal ini, pernah satu ketika saya duduk dalam satu kuliah yang disampaikan oleh Allahyarham mantan mufti wilayah Persekutuan, ya, Datuk Hashim Yahya. Dia kata nanti orang yang masuk ke dalam syurga pun ada kekesalannya. Orang yang masuk ke syurga pun ada kekesalannya. Kenapa? Kerana dalam syurga itu, menurut beliau Allahyarham, ya, ada tingkat-tingkat, dan nanti ada suatu masa seolah-olah open house di dunia ini, yang mana orang-orang di kalangan ahli-ahli syurga yang berbagai tingkat ini dapat ziarah antara satu sama lain. Jadi orang yang berada di syurga yang rendah, yang tak pernah naik tinggi ni, dia rasa tempat dia yang paling nikmat. Sebab syurga tu, subhanallah, orang yang paling rendah pun, subhanallah, kerajaannya seluas kerajaan di dunia ini. Jadi dia rasa dia yang paling tinggi. Jadi apabila ada peluang ziarah, dia pergi ke syurga yang lebih tinggi, waktu itu timbul kekesalan dalam hatinya. Kalaulah di dunia itu dia lagi kuat beramal, lagi committed untuk menambah kebaikan dan kebajikan, tentu dia akan dapat syurga yang lebih tinggi ni. Ada timbul kekesalan. Macam kita lah, kalau diperlihatkanlah markah anak kita, ya, daripada ada yang A jadi B, ya, daripada B tu yang nak pergi A tu 0.05, Allah, kita kata kalau dapatlah 0.05 ni dah A dah, begitulah. Itu bukan menyesal, tetapi itu satu kekesalan. Dikalah kalau masuk ke dalam syurga pun ada kesal kerana ada syurga yang lebih tinggi, apatah lagi na'udzubillahi min zalik, ya, orang yang terjun ke neraka. Mereka bukan saja ada kekesalan, tetapi mereka ada penyesalan. Beza kesal dengan menyesal, ya. Menyesal ni sungguh-sungguh, ya, di padang mahsyar lagi mereka dah menyesal. Ya laitani kuntu turaba. Mereka nak jadi waktu tu, nak jadi apa? Pasir-pasir ataupun tanah aja waktu tu. Menyesal sangat, ya, menyesal sangat dah. Itu belum lagi masuk neraka, baru di padang mahsyar. Keadaan padang mahsyar itu manusia dibangunkan mengikut amalan mereka, ya, bukan dapat tubuh fizikal, tetapi tubuh fizikal tu bukan tubuh fizikal yang macam kita sekarang ni, tetapi tubuh fizikal berdasarkan amalan mereka di dunia. Ada orang yang berjalan gunakan muka, ada orang yang berjalan menggunakan perutnya dan sebagainya. Bayangkan, ya, waktu itu pun mereka dah timbul dah penyesalan, itu belum masuk neraka lagi, ya. Apatah lagi kalau masuk ke dalam neraka. Sebab tu kita minta sungguh-sungguh pada bulan Ramadan ini, pada setiap malam adalah malam pembebasan. Ada orang-orang yang sudah masuk list namanya dalam ahli neraka, tetapi dalam bulan Ramadan pada setiap malam mereka itu dibebaskan. Kita minta sungguh-sungguh setiap bulan Ramadan ini, malam Ramadan ini, minta, ya Allah, sekiranya akulah termasuk dalam senarai ahli neraka, minta kita dibebaskan daripada api neraka. Ini yang kita hendak, ya. Subhanallah, Allah Maha Adil, ya. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala masukkan seorang manusia ke dalam syurga kerana rahmatnya, Allah Subhanahu Wa Taala hindarkan kita daripada api neraka dengan keampunannya. Itu mesti kita ingat selalu tu, ya. Allah masukkan kita ke dalam syurga bukan kerana amalan kita, tetapi kerana rahmat. Bila Allah Subhanahu Wa Taala hindarkan kita daripada neraka, bukan kerana taubat kita, tetapi kerana apa? Keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Seadil-adilnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ganjaran. Allah menjanjikan orang yang lebih ikhlas, orang yang lebih gigih, orang yang lebih menderita kerana ingin mendekatkan diri padanya, Allah tak sia-siakan. Ya, ya. Sebab itu orang mukmin yang dalam mafhum sebuah hadis, orang mukmin yang duduk-duduk sahaja, dia Rasulullah kata beza dengan orang mukmin yang berjuang dengan harta dan jiwanya, walaupun dia sama mukmin. Jadi ganjarannya, subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi satu balasan yang lebih baik bagi orang yang lebih ikhlas. Lebih baik, lebih ikhlas. Ini yang lebih baik, lebih ikhlas, maka lebih tinggilah tempatnya di dalam syurga kelak. Subhanallah.
mudah-mudahan kita tidak mensia-siakan janji Allah ini. Bila Allah berjanji, ya innaka la tuhliful mi'ad, Allah tidak memungkiri janjinya. Sebab itu kita kena punya semangat yang berlumba-lumba. Di sini saya ingin menceritakan sebuah cerita tentang seorang sahabat yang bernama Ukasyah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kelebihan yang ada pada seorang sahabat ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan dan mendidik sifat berlumba-lumba, yang untuk mendapat syurga yang tertinggi, tempat yang tertinggi di hari akhirat, di dalam syurga kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak akan masuk syurga satu rombongan umatku yang berjumlah 70,000. Cahaya mereka bak bulan purnama. Akan masuk ke dalam syurga 70,000. Cahaya muka mereka macam bulan purnama. Lantas ada seorang sahabat bernama Ukasyah bin Mihsan Al-Asadi radhiyallahu anhu, dia bangkit. Dia kata, wahai Rasulullah, berdoalah agar aku termasuk dalam kalangan mereka. Berdoalah supaya aku masuk dalam kalangan yang 70,000 tu. Nabi pun terus berdoa, ya Allah, jadikanlah dia dalam kalangan mereka. Jadikanlah Ukasyah ni dalam kalangan mereka. Kemudian datang seorang sahabat daripada golongan Ansar, kata, wahai Rasulullah, berdoalah agar aku juga termasuk dalam kalangan mereka. Doakanlah aku. Bila lihat Ukasyah tadi, lantas Rasulullah menjawab, Ukasyah telah mendahuluimu. Ukasyah telah mendahuluimu. Di sini, kalau walaupun hadis ini riwayat Bukhari ini suatu hadis yang biasa sahaja kita lihat, tetapi intipatinya di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan, mentarbiah pada diri sahabatnya supaya berlumba-lumba, berlumba-lumba untuk memberi kebaikan. Sebab tu satu ketika selepas solat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap sahabat-sahabatnya, Rasulullah kata, ada di antara kamu ni dah puasa sunat tak hari ni? Tak je. Jadi semua orang kata belum, tak ada apa dan sebagainya. Umar kata, aku tak ada niat hari ni. Sayyidina Umar kata, aku tidak ada niat untuk berpuasa sunat hari ni. Ada di antara kamu yang depan saya sekarang ni, kata Rasulullah, yang telah ziarah orang sakit? Lepas subuh Rasulullah tanya, tidak ada di antara kami. Kami baru aja usai solat subuh. Rasulullah berbual-bual, ada di antara kamu yang telah menafkahkan harta di jalan Allah, membantu orang miskin dan kesusahan? Waktu itu, tak ada, kami tak sempat. Lantas pada waktu itu Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, dia dah buat dah semua. Hari ini dia dah puasa sunat. Sebelum pergi ke solat subuh tadi, dia sempat singgah ke rumah Abdul Rahman bin Auf yang sedang sakit, dan dia ada jumpa orang di tepi jalan yang meminta bantuan. Dia dah bagi. Jadi artinya, subhanallah, waktu itu Sayyidina Abu Bakar sukar ditandingi oleh mana-mana sahabat. Dan begitulah mereka sangat berlumba-lumba di kalangan mereka untuk mendapat keredaan Allah dan untuk mendapat syurga yang paling tinggi. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendidik kita dalam Islam ni untuk kita jadi biasa-biasa saja ataupun berpada-pada, asal syurga cukuplah, berpada-padalah, tidak. Tetapi Rasulullah mendidik kita agar jadi best among the best, suatu yang orang yang paling baik di kalangan baik. Berbeza dengan pahaman kita kadang-kadang, tak tahulah pahaman ni pada mana, tetapi kadang-kadang timbul dalam rasa hati kita lah, hati saya lah. Kadang-kadang kita kata macam, tak apalah, masuk syurga yang akhir, asalkan masuk cukuplah, itu kita punya asalkan masuk, tak apa walaupun yang akhir. Tetapi subhanallah, kita jangan cakap begitu. Jangan cakap begitu, kerana implikasinya besar. Kalau kita kata tak apalah, asal masuk syurga, walaupun masuk syurga yang terakhir sekali masuk syurga, kita kena ingat bahawa yang terakhir tu, sebelum dia terakhir tu, di mana kita? Sebenarnya siksa-siksa Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sebelum kita masuk ke syurga, ada orang yang terpaksa duduk ke dalam neraka dulu.
neraka ini bukan kita gambarkan siksanya biasa-biasa, tetapi siksanya sangat azab, siksanya sangat dahsyat, yang mana kalau kita duduk di dalam neraka ni walaupun sebentar, tetapi macam selama-lamanya. Sebab tu dalam Quran kata bila orang masuk ke dalam neraka, khalidina fiha abada, seolah-olah kekal abadi dalamnya. Kerana apa? Dalam syurga tu la yamutu fiha wala yahya. Keadaan orang di dalam neraka itu tidak hidup dan tidak mati. La yamutu fiha wala yahya. Mereka tu tak macam mati, tak macam hidup. Macam mana? Fairuz, kalau kita nak experience nyawa-nyawa ikan, nyawa-nyawa ikan. Kita tengok ikan yang dah kehabisan oksigen, yang tak ada air, itu begitu. Kalau kita duduk dalam keadaan itu cukuplah. Ya, cuba kita tengok orang yang lemas, kemudian mereka diselamatkan. Cuba cerita dalam keadaan mereka waktu yang sangat kritikal tu, nak tak mereka lalui? Walaupun nak lemas tu hanya 1 minit, tapi mereka tak mahu. Cuba bayangkan dalam satu bilik hampa gas dengan oksigen yang kita ada dalam dada kita ni, kita masuk dalam bilik hampa gas yang tak ada gas langsung-langsung, dan waktu itu kita menghadapi keadaan yang tak mati dan tak hidup, tetapi tercungap-cungap. Subhanallah, saya rasa tak ada siapa pun tak. Jadi jangan kita kata last kali masuk syurga. Sebelum last tu masuk mana? Neraka. Subhanallah, jangan kita begitu, ya. Kita fikirkan bahawa tentang satu cerita yang diriwayatkan dalam hadis, ya, siksa yang paling ringan di api neraka, ya. Di dalam neraka tu ada orang yang mendapat siksa yang paling ringan. Bagaimana siksa yang paling ringan itu? Dipakaikan sepatu ataupun kasut daripada api neraka menggelegak otaknya. Waktu menggelegak otak tu tak terperi sakit tu, dan dia merasakan, orang itu merasakan bahawa dialah yang paling berat disiksa, padahal dia yang paling ringan. Jadi bayangkan, itu belum lagi kita bayangkan di dalam neraka, di padang mahsyar, di azab kubur, di dalam kubur lagi, di sakaratul maut lagi. Jadi subhanallah, sekarang ni dalam hati kita sempena, ya, kita mengambil roh daripada bulan Ramadan ini, Fairuz, ya, supaya kita subhanallah merebut sungguh-sungguh peluang keampunan dan ganjaran yang berlipat ganda ni daripada Allah. Sebab tu kalau kita tengok roh Ramadan ni, dia apa? Memantapkan tauhid, zikirnya la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, minta apa? Kita minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ya, astaghfirullah, la ilaha illallah, kemudian astaghfirullah. Yang ketiga apa? Kita minta masuk ke dalam syurga dan dijauhkan daripada api neraka. 3 ni sentiasa ada dalam mindset kita. La ilaha illallah, mantapkan tauhid, kemudian minta keampunan daripada Allah, minta masuk syurga, dan minta terhindar daripada api neraka. Jadi saya rasa itu sekadar perbincangan awal. InsyaAllah kita lanjutkan perbincangan dengan para pendengar nanti, insyaAllah. Terima kasih Ustaz berbicara kita tentang syurga setia menanti. Jadi nantikan untuk sampai ke hujung untuk bersama dengan bagi Ustaz, juga merakaikan sahabat-sahabat pendengar kiranya ada perkongsian maupun kemusykilan, mesti talian kita 0362051500. Sebentar lagi insyaAllah, apapun terus setia bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM insyaAllah kepada para penonton bakal kita ke udara kembali dalam segmen bersama yang bagi Ustaz Sparul waktu ini, kesempatan untuk perkongsian tentang syurga setia menanti. Alhamdulillah juga bakal kita ke udarakan bersama sahabat-sahabat. Ada kemusykilan mungkin mesti talian kita apapun, kita akan bersama dengan Ustaz dulu. Silakan Ustaz. Ya, atas keyakinan hujah-hujah ataupun ilmu-ilmu sedikit yang tadi kita kongsikan bersama, ya, atas keyakinan itu marilah kita tanamkan ke dalam hati kita bahawa tak cukup kita jadi baik sahaja, tetapi kita mesti jadi yang terbaik, ya. Tak cukup kita masuk ke dalam syurga walaupun kita memohon syurga tu, ya, tetapi pohonlah syurga yang tertinggi. Sebenarnya inilah aspirasi daripada surah Al-Mulk yang selalu kita baca, ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Dijadikan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalannya. Terbaik artinya bukan saja jadi baik, tetapi di kalangan yang baik tu jadi yang terbaik. Bukan saja masuk syurga, tapi masuk syurga yang tertinggi. Selalu dikatakan dalam motivasi yang kita dengar, ya, kalau kita aim high, jatuh sikit lah.
Betul, kalau kita letakkan cita-cita kita di bintang, jatuh-jatuh kena kat bulan. Tapi kalau kita letak dah bawah, jatuh lebih akan pergi bawah. Jadi begitulah seharusnya lebih-lebih lagi ya, kita tanamkan semangat itu apabila kita memburu keredaan Allah ya, kita memburu syurga Allah. Ada orang mengatakan bahawa buat apa kita beribadah untuk syurga? Kita mesti beribadah kerana Allah. Sebenarnya jangan timbulkan dikotomi lah ya, jangan timbulkan perbezaan nak beribadah kerana Allah ataupun kerana syurga. Kita beribadah kerana Allah. Pada masa yang sama Allah sendiri meminta kita dan mendorong kita untuk kita masuk ke dalam syurga. Cerita-cerita tentang syurga, berita-berita tentang syurga pun banyak dalam ayat Al-Quran. Jadi itu satu motivasi, dorongan ya, kita beribadah untuk Tuhan punya syurga iaitu Allah, dan dorongan syurga itu juga perlu masuk ke dalam hati kita untuk kita mendapatkannya. Itu subhanallah. Sebab itu di dalam kehidupan kita apabila kita di bulan Ramadan ini perlu ada dua sifat ini. Jangan kita lekang daripada sifat ini selalu. Yang pertama, kita mesti ada sifat khauf ataupun khasyah, takut kepada Allah. Yang kedua, kita mesti ada sifat raja ataupun harap keampunan Allah. Jadi dalam bulan Ramadan ini, kedua sifat inilah kita kena suburkan. Dengan khauf kepada Allah, dengan takut kepada siksa Allah, jatuh takut kepada neraka, dorongan kita untuk memohon keampunan, dorongan untuk kita bertaubat kepada Allah. Dan bila kita raja ataupun harap kepada syurga Allah, dorongan untuk kita menambah amal kebaikan ya. Tak cukup kita baca Quran banyak ni ya, kita kena banyak lagi baca Quran. Tak cukup kita bersedekah banyak ni, tetapi kita perlu lagi banyak lagi bersedekah ya. Jadi dengan rasa khauf tadi kita bertaubat, dengan rasa raja harap kepada Allah tu kita menambah amal bakti kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, cuba kita rasa ya, kita ni layak ke atau tidak masuk ke syurga ya. Sebab tu selalu kita minta doa pada Allah, minta kita bebas daripada api neraka ni dan minta ke syurga ni. Sebab apa kita kata kita memang kalau fikir-fikirkan tak layak masuk syurga. Sebagai bandingannya ya, Fairuz dan para pendengar, ingin saya kongsikan datuk kita Nabi Adam AS dan nenda kita Siti Hawa ya, sudah berada di dalam syurga, tetapi dengan satu kesalahan saja, iaitu memakan buah terlarang itu, mereka berdua terkeluar daripada syurga ya. Mereka berada di dalam syurga, satu saja kesalahan terkeluar daripada syurga. Kita ni sekarang berada di luar syurga dengan beribu-ribu, berjuta-juta kesalahan, kemudian nak masuk ke dalam syurga. Wah, subhanallah, tak mungkin. Kita kalau fikir dari segi rasionalnya, kalau segi walaupun beribadah banyak mana pun, tetapi dosa kita banyak. Sebab itu apa yang kita harapkan ialah Allah ampunkan dosa kita. Sebab tu yang dikata Allahumma innaka afun karim ya, kita minta ya Allah ni maha mengampunkan dosa ya, ampunkan dosa kita ya, kita minta di dalam bulan Ramadan ini. Subhanallah. Namun rasa takut itu sepatutnya tidak menghalang kita untuk mengharapkan syurga. Jangan rasa takut saja ya, akhirnya kita tak bergerak ke mana-mana sebab dipenuhi dengan rasa takut. Akhirnya rasa takut itu ditipu daya oleh nafsu kita hingga kita jadi sangka buruk dengan Allah ya. Subhanallah, perlu dibangunkan rasa harap. Sebab tu kita mengharap kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Sebab tu satu syair yang selalu kita dengar ya, selalu dengar dalam corong-corong radio IKIM ni pun sering dikumandangkan ya, iaitu ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ya Allah, aku ni tak layak untuk syurgamu. Memang tak layak untuk syurgamu, tetapi aku amat takut ke nerakamu. Takut pula ke neraka. Kita tak layak, kita rasa diri kita tak layak masuk syurga, tetapi pada masa yang sama kita juga takut nak masuk neraka. Jadi untuk macam mana? Sebab itu ampunlah dosa-dosa kita. Kita minta ampun kepada dosa-dosa kita kepada Allah. Sesungguhnya Allah ni maha pengampun. Bukan saja Allah mengampun dosa-dosa kecil, bahkan dosa-dosa besar pun Allah ampun. Jadi nasyid ini sebenarnya mengajar ya, ilahi lastul firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim. Ini semua adalah
rasa khauf dan rasa raja yang dizahirkan di dalam syair yang menjadi dendangan pada kita ni, sepatutnya kita hayati sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini. Rasa khauf dan rasa raja inilah yang kita nak bangunkan ya di dalam bulan Ramadan pada siangnya dan juga pada malamnya, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Itu beri sikit kesimpulan ni sebelum kita bersama-sama dengan pendengar Musi Talian kita sebentar lagi. Apa pun dapat kita nakkan sahabat-sahabat kita di Facebook waktu ini daripada Muna Muhammad. Mohon pencerahan Ustaz tentang syurga setia menanti bagi para pewaris tradisi Ummahatul Mukminin, itu para balu yang membesarkan anak yatim sendirian katanya. Silakan Ustaz. Bagaimana? Tentang syurga yang menanti bagi mereka yang membesarkan anak yatim sendirian. Subhanallah. Sebab itu orang yang mengasihi anak yatim ni sangat hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah sendiri adalah seorang anak yatim. Dan kalau kita tengok anak-anak yatim ni orang yang kehilangan ibu, kehilangan ayah, selalunya mereka juga dalam keadaan yang walaupun kadang-kadang ada harta, tetapi yang paling penting mereka kehilangan kasih sayang kedua ibu bapa. Sebab itu apabila kita dapat mengasihi orang yang sangat, individu yang sangat mengendaki kasih sayang ini adalah menunjukkan bahawa kita sedang meraih kasih sayang Allah. Sebab itu dikatakan dalam hadis, kasihilah apa yang ada di bumi supaya mengasihimu apa yang ada di langit. Jadi subhanallah, apabila kita mengasihi anak yatim, kita memikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menjadi anak yatim, ya, dibesarkan sebagai seorang anak yatim, dan kita membela anak yatim ini dan kita memberi kasih sayang. Subhanallah, dia punya kata ganjarannya saya tak dapat nak nyatakan di sini, tetapi kita lihat sajalah, ya, kita lihat sajalah janji Allah kepada orang yang melakukan kebaikan, ya, bukan saja kepada anak yatim, bahkan kalau memberi buka puasa pun, ya, Allah memberi ganjarannya. Orang yang subhanallah, dalam satu hadis ada mengatakan bahawa ada seorang lelaki yang masuk syurga hanya kerana sebilah duri, satu duri saja, ya, dia masuk ke dalam syurga. Kenapa? Kerana lelaki ini menghindarkan duri daripada jalanan, itu pun dah masuk syurga, ya. Dan ada juga seorang wanita yang masuk syurga hanya kerana memberi minum kepada seekor anjing, misal kata. Subhanallah, kalaulah dengan sebilah duri, ya, satu duri ranting ke kayu ke atau yang berduri ke, ataupun memberi minum anjing dan sebagainya, itu pun ganjarannya, apatah lagi membela anak yatim, ganjarannya sungguh lebih tinggi, insya-Allah. Akrab, ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz. Saya kira soalan kita kembali untuk pendengar kita waktu ini, pemanggil dari Kajang, kita bersama dengan Encik Muhammad. Silakan Encik Muhammad. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya punya soalan, ada beberapa soalan dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, wa'adallah, barang siapa yang memusuhi Allah tak ingat ayat dia, man kana aduwan lillah wa malaikati wa rasulihi ila akhir ayat. Saya nak tanya, apakah yang dimaksudkan dengan memusuhi Allah? Dan soalan kedua, saya nak tanya tentang tentang taubat. Saya pernah terbaca satu hadis, air mata yang mengalirkan air mata kerana takutkan azab Allah tidak akan seksa ke dalam neraka. Tapi pada masa yang sama, soalan saya, kalau selepas itu terjebak semula dalam perkara-perkara yang berdosa, jadi bagaimanakah keadaannya? Ya. Terima kasih Cik Muhammad. Silakan Ustaz. Ya. Tentang memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seorang hamba memang tak layak untuk memusuhi Allah yang menciptanya. Kalau kita kadang-kadang dengan kawan, yang berbudi pada kita, kemudian kita balas sesuatu yang buruk pun, itu pun dikira tidak patut. Seorang anak yang dibesarkan oleh ibu bapanya kemudian derhaka pun kita kata itu tidak patut, zalim dan sebagainya. Apatah lagi kalau kita derhaka kepada Allah yang mencipta kita, ya. Itu yang dikatakan, bila kita derhaka kepada Allah, macam mana derhakanya? Pada asasnya begini saja, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh,
kita tidak lakukan, apa yang Allah larang sebaliknya kita lakukan. Kemudian hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala itu kita langgar. Bukan kita langgar tu kerana ada orang yang langgar kerana jahil, ya. Itu dimaafkan, ya, kalau dia belajar, ya, dia jahil. Ada orang yang melanggar hukum Allah dengan dia tahu itu hukum Allah, tetapi dia langgar juga kerana dia tidak mampu melawan nafsu. Itu adalah orang yang zalim. Zalim pada apa? Zalim pada dirinya sendiri. Tetapi ada golongan ketiga yang dia melanggar hukum Allah tu dengan merasakan bahawa ada hukum yang lebih baik, iaitu datang daripada ciptaan manusia, datang daripada ideologi ataupun izam manusia. Maka waktu itu dia kata dia memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita juga dalam kita ni perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya, ya, riba. Ini orang yang berperang dengan Allah, ya, siapa yang mengamalkannya. Orang yang misal kata yang tidak bayar zakat, orang yang meninggalkan solat. Orang yang meninggalkan solat ialah orang yang memutuskan hubungan dengan Allah. Sebab solat itu daripada perkataan silah. Silah itu silah artinya hubungan. Artinya bila kita tidak solat, artinya kita memutuskan hubungan dengan Allah. Kalau dalam praktik negara antara negara, apabila suatu negara untuk mengisytiharkan dia memutuskan hubungan dengan negara itu, negara yang lain itu, artinya dia pada masa yang sama bersiap sedia untuk berperang sebenarnya. Jadi orang yang tidak solat artinya orang yang telah memutuskan hubungan dengan Allah, artinya orang itu sedang memusuhi Allah, sedang berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah, kita minta kita dijauhi dari menjadi golongan-golongan yang menjadi musuh Allah ini, ya. Orang yang kikir dengan hartanya, orang yang meninggalkan, subhanallah, ini semua orang yang telah memusuhi Allah. Dan apabila kita memusuhi Allah, subhanallah, hidup kita, ya, akan susah. Allah tidak susah sikit pun, ya. Allah Maha berkuasa, Allah Maha perkasa. Kalau kita menderhaka, tidak terjejas seguris pun kemuliaan Allah, ya. Allah tidak, tetapi yang terjejas ialah kita. Sebab itu kita kena tengok apa yang menjadi musuh Allah. Pada dasarnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita laksanakan, kita tinggalkan. Apa yang Allah suruh tinggalkan, itu pula yang kita laksanakan, dalam keadaan bukan kerana kita tak mampu melawan hawa nafsu, tetapi kita merasakan ideologi kita, fikiran kita, jalan kita ataupun izam kita lebih penting. Ini yang dikatakan musuh Allah pada dasarnya. Kalau kita lihat pada Al-Quran, pada hadis yang mana saya tidak arif untuk memperincikannya, kita akan dapat lihat di sana, ya, bagaimana orang yang mengamalkan riba, bagaimana orang yang meninggalkan zakat, hukuman-hukumannya semua kita lihat, boleh kita simpulkan orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah yang besar-besar ini sebenarnya adalah musuh Allah. Sekiranya mereka menentang itu dalam keadaan mereka sedar, dan mereka sedar itu merasakan mereka hukum hakam yang dicipta oleh mereka lebih baik daripada apa yang telah Allah turunkan. Itu yang dikatakan, ya. Baik. Kemudian tentang taubat, ya, mengalirkan air mata kerana subhanallah dengan penyesalan kita apabila kita berdosa. Air mata yang mengalir ini bukan boleh dibuat-buat, bukan boleh letak bawang menangis, ya. Dia memang datang daripada hati, datang daripada rasa kekesalan, menyesal, ya, betul. Sebab itu antara syarat taubat, pertama kita berhenti, yang kedua kita menyesal. Dan menyesal tu sungguh-sungguh, sama ada menangis di dalam hati kita dan ataupun menangis dalam hati disertai dengan menangis dengan air mata kita. Dan air mata kita menangis kerana Allah itu dapat memadamkan dari api neraka, ya. Yang api neraka itu walaupun satu lori bomba ke, satu laut ke kita jadikan untuk memadamnya, tak boleh padam. Katalah seluruh laut Pasifik ataupun laut yang paling besar, Atlantik ke Pasifik ke, semua dijadikan air untuk memadamkan api neraka, tak akan terpadam. Tetapi api neraka boleh dipadamkan dengan setitis air mata yang menyesal pun takut kerana Allah. Ini besarnya, ya. Namun bukan mudah untuk kita rasa menyesal ni, sebab rasa menyesal ni timbul daripada hubungan kita dengan Allah, hubungan cinta kita dengan Allah. Dan kita tahu betapa pedihnya akibat daripada menderhakai Allah, sebab itu timbul penyesalan. Sebab itu kalau kita tak ada iman, takkan timbul penyesalan, ya. Contohnya orang-orang beriman ini dia gembira kedatangan Ramadan.
nak gembira kedatangan Ramadan. Ini indikator, petunjuk dia gembira. Gembira ni boleh dibuat-buat ke? Tak boleh, ya. Kita tak boleh buat-buat, ya. Macam kita sekarang ni hilang duit kita dalam wallet kita, dalam purse kita, sebulan gaji kita semua duit kita hilang. Kemudian kita cari tak jumpa. Macam mana rasa? Menyesal, betul tak? Macam mana rasa? Sedih. Macam mana rasa? Bimbang. Benda tu tak boleh tak boleh dilakukan, tak boleh diada-adakan. Tetapi kerana kita tahu harga ataupun nilai duit tu, nak bayar sewa rumah, nak bayar kereta, nak bayar ini, nak bagi mak di kampung, semua dekat situ. Nak air raya pun situ semua. Dah hilang dah semua. Ya Allah. Begitu juga bagi orang yang merasakan menyesal akibat dosa ni, dia kerana dia tahu akibat dosa tu di dalam alam kubur macam mana, di padang mahsyar macam mana, di dalam neraka kelak macam mana, dia dapat gambarkan. Sebab tu ada orang yang merasakan dosa kecil ni macam dosa besar, dan ada orang yang merasa dosa besarnya macam dosa kecil. Sebab tu dalam satu riwayat dia mengatakan orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman itu, kalau dia buat dosa kecil, dia rasa macam gunung yang nak hempap dia. Tetapi orang-orang yang fasik itu, orang yang derhaka dengan Allah itu, kalau dia melakukan dosa tu umpama lalat yang hinggap di hidung dia saja. Macam biasa je lah. Kalau lalat hidung, kita ambil kisah apa, kita usir macam tu saja, tak terasa. Bayangkan macam mana gunung nak hempap kita, kita pun takut, begitulah. Jadi rasa menangis. Kemudian soalannya, macam mana kalau kita kembali berdosa? Jadi jawapannya, kembali bertaubat. Kembali berdosa, kembali bertaubat. Begitu saja, dan sebagainya. Jangan putus asa daripada rahmat Allah itu, kerana mungkin kita mati dalam perjalanan kita menuju taubat, ataupun kita sedang bertaubat. Mudah-mudahan begitu saja. Itu yang selalu dikatakan, jangan putus asa daripada. Syaitan memang begitulah, nafsu kita memang begitu. Syaitan dah tak ada dirantai, tapi nafsu kita begitulah. Dia sifatnya nak menipu daya kita, sebelum kita melakukan dosa, dia ajak kita melakukan dosa. Bila kita dah melakukan dosa, dia halang kita daripada bertaubat. Cara dia menghalang daripada taubat, dia bisikkan kepada hati kita begini, apa guna kita bertaubat? Apa guna kamu bertaubat? Nanti kamu akan berdosa balik, dan sebagainya. Tidak, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyayang, berbanding dengan apa yang kita sangkakan. Kita sangka akan Allah ni baik macam ni kan. Allah lebih baik daripada apa yang kita sangkakan. Allah boleh mengampunkan kita, Allah tidak jemu mengampunkan kita. Kita yang selalu jemu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz atas huraian pencerahan seperti tadi. Mungkin sempat lagi daripada Al-Ustaz soalan kita, Puan Zainab waktu ni. Silakan Puan Zainab. Seorang ibu ni dia tak dia lahirkan anak tapi dia tak bela lah. Lepas tu dari anak tu lahir sampai dia tak jaga langsung sampai dia dah besar, dah berkahwin, baru ibu dia balik duduk di kampung dengan anak dia. Jadi bagaimana, jadi macam anak ni dia tak kasih lah dekat ibu dia. Dia buat tak peduli je lah kat ibu dia. Macam mana hukum anak tu layan ibu dia macam ni? Silakan Ustaz. Minta maaf Fairuz, saya tak apa-apa dengar di sini. Tolong berkaitan seorang ibu yang tidak menjaga anaknya, tapi dan tak mengambil tahu urusan anaknya besar dan sebagainya, tapi anak dia bila dah besar tak menghiraukan ibunya, apa hukumnya? Subhanallah, tak boleh. Macam mana pun tiga perkara ini tidak dapat kita bayar dengan seluruh ketaatan kita kepada ibu kita. Pertama, kesengsaraan ataupun kesakitan ibu ketika mengandung kita. Yang kedua, bagaimana ibu tu masa melahirkan kita, masa tu antara hidup dan mati. Bayangkan, Dan yang ketiga, ketika ibu menyusukan kita, mengandungkan kita, melahirkan kita, menyusukan kita. Ini saja dah cukup untuk kita, Pernah ke satu ketika Ibnu Umar ditanya, dia melihat seorang lelaki daripada Yaman datang untuk mengerjakan haji. Dia bawa ibunya kendong atas, untuk tawaf. Tengok, begitu. Dan ibunya ketika itu dalam keadaan tua renta, dia gitu. Kemudian dia tengok orang ni, waktu tu Ibnu Umar, dia ditanya, lelaki itu bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apakah dengan aku buat benda ni semua, aku telah dapat memadai untuk aku membalas jasa ibu yang telah membesarkan aku selama ni, yang telah mendidik aku selama ni? Kata Ibnu Umar apa? Tidak. Walaupun serengut waktu dia menahan kesakitan waktu dia melahirkan engkau. Maksudnya, subhanallah,
tak kiralah ibu tu kalau dalam syariat kata walaupun dia kafir sekalipun, tetapi walaupun dia bagaimana pun sekali kederhakaan dia kepada Allah, namun kita sebagai anak kandung mesti mentaati dan mesti yang kata membuat baik kepada ibu kita tu. Yang dikata dia dapat ihsan daripada kita, mesti. Bukan satu alasan kalau kita misalnya kata sudah terpisah, kemudian kita dijaga orang lain, kemudian ibu tadi macam tak pedulikan kita selama ini, kemudian kita pula tak peduli. Tidak, tetap dia yang mengandungkan kamu, tetap dia yang melahirkan kamu, tetap dia yang menyusukan kali pertama mungkin untuk kamu. Yang itu semua tak terbalas walaupun apa yang kamu buat untuknya. Jadi jangan kita kata mesti buat baik kepada orang yang buat baik. Itu biasa. Tetapi yang dikatakan buat baik kepada orang jahat, itulah orang yang bertakwa yang kita nak bina dalam madrasah Ramadan ini, insya-Allah. Saya terima kasih Ustaz. Saya kira memberi pencerahan kepada sahabat-sahabat kita yang memanggil, juga kesempatan untuk kita naikkan sampai di Facebook di waktu ini dalam Islam Itu Indah. Bakal kita akhiri apapun untuk mereka nak dapatkan intipati bagi apa kita bicarakan hari ini, dapatkan dalam berita harian minggu depan. Dan untuk hari ini anda boleh dapatkan untuk intipati Islam Itu Indah dibicarakan pada minggu lepas. Apapun bersama dengan Ustaz kembali minggu depan, insya-Allah Ustaz. InsyaAllah. Sekian dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.